cikgu semua, apa khabar? Tidak lama lagi, sekolah akan dibuka pada 20 Januari 2021. Tentu cikgu tak sabar dan seronok untuk kembali ke sekolah. Untuk bertemu dengan anak-anak murid kesayangan cikgu. Tapi tadi saya terdengar beberapa keluhan daripada guru mengenai penjajaran kurikulum 2.0. Cikgu jangan stres ya cikgu, kerana kami akan tunjukkan beberapa contoh mata pelajaran untuk menyenangkan pemahaman guru semua. So cikgu janganlah risau ya. Tapi sebelum itu cikgu perlulah faham apakah yang dimaksudkan dengan penjajaran kurikulum 2.0. Apa dia penjajaran kurikulum 2.0? Penjajaran kurikulum adalah penyusunan semula kandungan, pedagogi dan pentaksiran berdasarkan hasil pembelajaran yang dihasratkan cikgu. Masih tidak faham? Tapi cikgu jangan stres, okey? Sebab kita akan melihat contoh bersama bagi mata pelajaran sains tahun 5. Panduan pelaksanaan kurikulum penjajaran sains tahun 5. Panduan ini disediakan bagi membantu guru melaksanakan kurikulum yang terkesan pada tahun 2020 secara sisipan ke dalam PDP Sains tahun semasa. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah guru perlu mengenal pasti kandungan yang terkesan pada tahun 2020. Contoh yang diberikan di sini adalah kandungan daripada tema teknologi dan kehidupan lestari dalam sains tahun 4 yang mempunyai dua tajuk iaitu TUAS, Misi Ringkas dan Misi Kompleks. Tajuk ini boleh disisipkan ke dalam PDP Sains tahun 5 pada tahun 2021 di bawah tema yang sama. Guru boleh merujuk dokumen penjajaran kurikulum sains tahun 5 yang telah disediakan. Langkah seterusnya adalah guru perlu berbincang dalam panitia bagi menghasilkan rancangan pengajaran tahunan sains. Penyediaan RPT ini perlu mengambil kira kandungan kurikulum sains yang terkesan pada tahun lepas, kandungan kurikulum sains tahun semasa dan peruntukan waktu PDP sedia ada. Setiap rancangan perlulah disertakan dengan pentaksiran dengan merujuk standard prestasi di dalam dokumen kurikulum. Contoh yang diberikan di sini melibatkan tema teknologi dan kehidupan lestari. Tajuk yang terkesan pada tahun 4 adalah tajuk TUAS, Misi Ringkas dan Misi Kompleks yang diwarnakan dengan warna merah. Manakala RPT asal untuk tema yang sama adalah berwarna hitam. Standard pembelajaran yang terkesan di tahun 4 boleh disisipkan ke dalam standard pembelajaran tahun 5 seperti yang ditunjukkan dalam jadual RPT ini. Di sini ditunjukkan satu contoh PDP yang telah dirancang bersama-sama dengan pentaksirannya untuk tajuk TUAS tahun 4. Bagaimanapun, PDP ini tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020, maka standard pembelajarannya akan disisipkan ke dalam PDP Sains tahun 5 pada tahun 2021. Selain itu, tajuk Misi Ringkas dan Misi Kompleks yang berada di bawah tema yang sama juga turut terkesan pada tahun 2020. Standard pembelajaran ini juga akan disisipkan ke dalam PDP Sains tahun 5 2021. Contoh yang berikut menunjukkan PDP Sains tahun 5 yang telah dirancang bersama-sama pentaksirannya sebelum disisipkan dengan kandungan sains yang terkesan pada tahun 2020. Dalam contoh ini, tajuk sains yang berkaitan ialah penggunaan alat dalam kehidupan. Aktiviti PDP yang dirancang untuk tajuk ini boleh mencapai semua standard pembelajaran yang berkaitan. Bagaimanakah guru boleh menggunakan PDP yang telah dirancang ini untuk mencapai standard pembelajaran tahun 4 yang terkesan? Ya, dengan menggunakan aktiviti yang sama, guru juga boleh mencapai standard pembelajaran bagi kandungan sains yang terkesan pada tahun 4 2020. Sebagai contoh, pemilihan alat yang digunakan dalam aktiviti satu ini iaitu gerudi tangan dan pembuka tin boleh digunakan untuk menjelaskan standard pembelajaran berkaitan TUAS. Manakala aktiviti seterusnya iaitu murid mengenal pasti misi ringkas yang terdapat pada gerudi tangan boleh menjelaskan standard pembelajaran berkaitan misi ringkas dan misi kompleks. Standard pembelajaran sisipan ini ditunjukkan dengan warna merah. Tidak dilupakan, setiap PDP perlu disertakan dengan pentaksiran yang dirancang serentak dengan PDP tersebut.
Terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan oleh guru untuk melaksanakan pentaksiran bilik darjah mengikut kesesuaian, termasuklah secara bersemuka di dalam bilik darjah atau secara dalam talian. Antara aplikasi yang boleh digunakan untuk mentaksir penguasaan murid adalah seperti Google Form, Google Meet, Kahoot, Quizzes, Zoom, WhatsApp, YouTube, Google Classroom dan lain-lain lagi. Bagaimanapun, contoh yang diberikan di sini hanyalah merupakan panduan atau rujukan kepada guru untuk melaksanakan kandungan sains yang terkesan secara sisipan ke dalam PDP tahun semasa. Guru-guru sangat digalakkan untuk menggunakan kreativiti masing-masing dalam menyisipkan kandungan kurikulum sains yang terkesan. Tadi kita telah pun melihat contoh bagi mata pelajaran sains tahun 5. Saya harap cikgu dah mula faham. Cikgu andaikan cikgu berpandangan ada tajuk yang belum dikuasai oleh anak murid kita pada tahun yang lepas dan cikgu nak ajar pada tahun ini, cikgu rasa tajuk ini sangat penting untuk dikuasai oleh anak murid cikgu. Jom, kita akan tunjukkan lagi contoh bagi matematik tingkatan 5. Jom kita lihat bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berikut kita akan sama-sama melihat bagaimana panduan pelaksanaan penjajaran kurikulum 2.0 bagi mata pelajaran matematik tingkatan 5 diaplikasikan. Guru-guru perlu ambil maklum bahawa pada tahun 2021, dua dokumen penjajaran kurikulum 2.0 matematik tingkatan 5 disediakan kepada setiap guru. Dokumen penjajaran kurikulum matematik tingkatan 5 edisi 2 dan dokumen penjajaran kurikulum matematik tingkatan 5 sisipan tahun 2021. Bagaimana untuk merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang akan dijalankan pada tahun 2021 bagi murid tingkatan 5 khususnya mata pelajaran matematik? Sudah pasti guru harus mengenal pasti kandungan kurikulum dengan merujuk dokumen penjajaran kurikulum bagi kandungan yang terkesan semasa pelaksanaan PDPR pada tahun 2020. Setelah mengenal pasti kandungan yang terkesan, guru boleh menyisipkan kandungan tersebut dalam dokumen penjajaran kurikulum pada tahun 2021 dan melihat implikasi terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan. Sekiranya kandungan kurikulum tidak terkesan pada tahun sebelum, guru boleh meneruskan pengajaran dan pembelajaran bersama murid dengan merujuk terus dokumen penjajaran kurikulum matematik tingkatan 5 edisi 2 seperti yang dikongsikan ini. Dokumen penjajaran kurikulum matematik tingkatan 5 sisipan disediakan bertujuan untuk membantu guru menyampaikan kandungan kurikulum yang terkesan pada tahun 2020 dan kandungan kurikulum tahun 2021. Dokumen ini mengandungi kandungan kurikulum tingkatan 4 yang terkesan dari Oktober sehingga Disember tahun 2020 dan keseluruhan kandungan kurikulum tingkatan 5. Sesi perbincangan diadakan bersama-sama ahli panitia untuk merancang pelaksanaan kurikulum tahun semasa dengan memikirkan bagaimana untuk menyampaikan kandungan kurikulum yang terkesan, keterlibatan PDPR murid dalam setiap pembelajaran dan membuat perancangan untuk mengembangkan potensi murid bagi mencapai tahap penguasaan yang maksimum tanpa mengabaikan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang ditetapkan dalam kurikulum. Sesi perbincangan ini juga boleh diadakan secara dalam talian atau secara bersemuka. Seterusnya, mari kita lihat contohnya kandungan kurikulum yang terkesan pada tahun 2020 iaitu ditajuk 10 Matematik Pengguna Pengurusan Kewangan. Tajuk ini disisipkan pada tahun 2021 dan boleh diajar dengan menggunakan pendekatan modular bersama tajuk 3 Matematik Pengguna Insurans. Untuk makluman para guru, tajuk ini adalah relevan diintegrasikan
kerana pengetahuan yang diperoleh dalam tajuk insurans boleh membantu murid dalam merancang dan membina pelan pengurusan kewangan yang berkesan. Sesi pembelajaran bagi kedua-dua tajuk ini juga boleh dijadikan sebagai tajuk pertama pada tahun 2021. Semasa menyediakan rancangan pengajaran tahunan 2021, kandungan kurikulum yang terkesan disisipkan bersama-sama kandungan kurikulum semasa secara modular. Susunan bagi standard kandungan dan standard pembelajaran bagi kedua-dua tajuk seperti contoh ini boleh dimasukkan ke dalam rancangan pengajaran tahunan pada tahun 2021. Setelah itu, guru bolehlah merancang penyediaan rancangan pengajaran harian berdasarkan rancangan pengajaran tahunan yang disediakan. Dalam merancang pengajaran harian dan kaedah pentaksiran bilik darjah, guru perlu meneliti serta mengambil kira pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian, kebolehkelaksanaan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pembelajaran sama ada secara lisan, bertulis atau pemerhatian kepada murid, operasi sekolah dan peruntukan masa bagi mata pelajaran dalam jadual waktu serta sumber yang ada agar pelaksanaan pembelajaran bersama murid teratur dan efisien. Ini adalah contoh aktiviti bagi standard pembelajaran 10.1.1 kandungan kurikulum yang terkesan dan standard pembelajaran 3.1.1 kandungan kurikulum semasa yang telah dimodularkan. Aktiviti ini boleh dilaksanakan secara pembelajaran berasaskan inkuiri, pembelajaran berasaskan projek atau kaedah lain yang bersesuaian. Untuk melaksanakan aktiviti sesuatu tajuk, guru perlu mempertimbangkan strategi pembelajaran sama ada secara bersemuka dalam bilik darjah, secara dalam talian, pembelajaran kendiri, secara berstruktur atau gabungan. Melalui cadangan pelaksanaan aktiviti yang dikongsikan sebentar tadi, antara perkara yang boleh ditaksir oleh guru adalah kefahaman konsep, gaya persembahan, pembentangan, lembaran kerja dan sesi perbincangan bersama rakan. Aktiviti merekod tahap penguasaan murid perlu dilaksanakan oleh guru dari semasa ke semasa supaya maklumat menyeluruh tentang tahap penguasaan pembelajaran murid diperoleh dan tindakan susulan boleh diambil. Sekian, terima kasih. Wah, cikgu. Cikgu memang hebat. Saya yakin cikgu telah pun faham, kan? Cikgu, sekiranya cikgu merasakan ada pembelajaran yang terkesan pada tahun 2020, cikgu boleh melaksanakan penjajaran kurikulum seperti mata pelajaran sejarah tahun 5 yang akan kita saksikan bersama. Jom kita lihat. Bagi mata pelajaran sejarah, kita melihat dari segi contoh sekiranya kandungan yang tidak terkesan dan kandungan kurikulum yang berjaya dilaksanakan pada tahun 2020. Gambaran keseluruhan sejarah sekolah rendah dari tahun 4 sehingga tahun 6 disediakan sebagai panduan kepada guru untuk memberikan gambaran kepada murid tentang kandungan yang telah dipelajari dan kandungan yang akan dipelajari. Untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tersebut, sila imbas kod QR yang tertera. Guru-guru hendaklah mengenal pasti kandungan kurikulum tahun 2020 dan tahun 2021 untuk menyediakan RPT, contohnya TSKP sejarah tahun 4 dan tahun 5. Setelah itu, rakan-rakan guru perlu merujuk dokumen penjajaran kurikulum 2.0 bagi merangka rancangan pengajaran tahunan dan rancangan pengajaran harian. Langkah seterusnya, guru-guru hendaklah mengadakan perbincangan dalam panitia untuk merancang pelaksanaan kurikulum seperti dalam penyediaan RPT. Semasa membuat RPT, guru-guru hendaklah merujuk dokumen penjajaran kurikulum 2.0 kerana terdapat cadangan pelaksanaan kurikulum yang boleh ditambah baik
mengikut aras kebolehan dan tahap keupayaan murid berdasarkan keadaan, situasi atau isu di sekolah. Berikut merupakan contoh RPT yang telah disesuaikan dengan kandungan kurikulum tahun 2020 dan tahun 2021. Lajur minggu pertama dalam RPT merupakan gambaran keseluruhan tahun 4 supaya murid mendapat gambaran tersebut bagi meningkatkan pengetahuan sedia ada. Seterusnya merupakan kaedah pelaksanaan PDP dan PBD. Guru perlu merancang RPH berdasarkan dokumen kurikulum, dokumen penjajaran dan aras kebolehan murid. Rakan-rakan guru, RPH perlu dibina dengan mempertimbangkan strategi PDP yang sesuai, sama ada secara bersemuka, dalam talian, pembelajaran kendiri berstruktur atau gabungan. RPH yang disediakan mestilah merangkumi SK, SP dan K. Objektif haruslah dibina berdasarkan SP dan K serta mengandungi indikator. Kemudian, aktiviti pula mestilah disediakan berdasarkan SP dan K serta mencapai objektif. Apabila RPH telah disediakan, barulah guru boleh melaksanakan PDP dan PBD. Bagi contoh sejarah tahun 5 iaitu institusi raja, SP yang digunakan adalah 6.1.1, 6.1.2 dan K6.1.7. Dalam penyediaan RPH, kaedah yang digunakan adalah kaedah kontekstual yang melibatkan set induksi, aktiviti dan penutup. Bahan sokongan yang boleh digunakan ialah buku teks, PowerPoint dan video. Bagi tajuk ini, kaedah PBD yang dicadangkan adalah secara lisan. Soalan boleh dirujuk dalam buku teks atau bahan sokongan yang lain. Bagi mata pelajaran sejarah, PBD hanya boleh direkodkan apabila habis sesuatu tajuk atau kelompok SK. Diharapkan rakan-rakan guru dapat memahami pelaksanaan penjajaran yang merangkumi penyediaan RPT, RPH, pelaksanaan PDP dan PBD dan merekodkan PBD. Sekian, terima kasih. Okey, inilah beberapa contoh mata pelajaran yang telah kami paparkan kepada cikgu. Paparan PDP tersebut hanyalah sebahagian daripada contoh PDP sahaja. Saya yakin cikgu lebih kreatif dan mempunyai pelbagai kaedah untuk melaksanakan PDP dengan lebih menarik dan lebih berkesan bagi menyampaikan semua kemahiran yang diperlu dikuasai oleh anak murid cikgu. Saya juga yakin bahawa guru-guru sekarang telah pun faham cara untuk menyisipkan standard kandungan dan standard pembelajaran daripada dokumen pembelajaran kurikulum tahun sebelumnya. Oh ya cikgu, PDP dan PBD perlulah berjalan seiring ya cikgu. Kedua-dua proses ini tidak boleh berjalan secara berasingan. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan PBD cikgu? PBD ialah satu proses berterusan dalam PDP bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid kita. Apabila mengumpul maklumat, kita akan membuat analisis maklumat serta membuat refleksi terhadap PDP yang telah kita laksanakan. Kemudian, kita akan mengambil tindakan susulan untuk menambah baik penguasaan, pengetahuan, kemahiran dan nilai murid dalam PDP guru seterusnya. Cikgu perlu ingat, penjaminan kualiti PDP dan PBD adalah tanggungjawab pihak sekolah. Ya, PDPR? Okey, bagaimana sekiranya PDPR dilaksanakan? Cikgu jangan risau kerana PDPR sama sahaja prosesnya. Konsep PBD adalah sama walaupun dilaksanakan secara PDPR.
PBD masih boleh dilaksanakan melalui kaedah lisan, pemerhatian dan secara bertulis seperti menggunakan alat teknologi yang sedia ada, contohnya seperti WhatsApp, Google Meet dan juga Microsoft Teams. Cikgu juga boleh menggunakan Google Form untuk mentaksir anak-anak murid cikgu. Boleh kan cikgu? Sekianlah sahaja dari kami. Semoga paparan kami tadi dapat memberi pencerahan mengenai pelaksanaan kurikulum 2.0. Kami sangat berharap penjelasan dan paparan itu tadi dapat membantu guru melaksanakan penjajaran kurikulum 2.0 bagi tahun 2021 ini dengan jayanya. Sekian sahaja sehingga kita bertemu kembali dan selamat menjalankan tugas cikgu. Bye.